Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni cikgu nak buat video untuk jawapan kepada latihan yang cikgu bagi pada minggu lalu, iaitu kita nak hasilkan coding untuk penyelesaian masalah yang cikgu dah bagilah minggu lepas. Okey, sebab tadi video cikgu lupa nak record kita punya Google Meet tadi kan, jadi cikgu record yang barulah. Okey, supaya yang tak dapat join Google Meet tadi boleh dengar juga penerangan macam mana kita nak hasilkan coding bagi soalan tersebut. Okey, sekejap cikgu check dulu kan tak record pula. Okey, dia dah record. Okey, so soalannya, okey, ni soalan dia. Cikgu besarkan lagi lah, tak nampak lah. Okey, tulis satu segmen kod untuk menghasilkan output berikut. Okey, dalam apabila kita nak menghasilkan sesuatu coding, okey, kalau nak betul-betul lah kena ikut proses dia lah. Kita kena ada kena buat dulu algoritma dia, kena buat pseudocode, kena buat catat alih ataupun catat alih supaya senang kita nak tukarkan dia kepada bahasa pengaturan kita. Tapi untuk kita pembelajaran hari ni tak adalah cikgu nak suruh buat buat daripada proses coding, proses algoritma kita terus buat coding. Okey, tapi proses dia sebenarnya sama sahaja. Okey, proses dia samalah. Okey, kalau kita nak buat algoritma, kita mesti ada 3 perkara yang utama kan. Kita tahu apa input dia, yang kedua kita kena tahu apa proses dia, yang ketiga apa output yang kita nak keluarkan, paparan apa yang kita nak keluarkan di akhirnya. Okey, jadi daripada soalan inilah masalah kita sekarang. Okey, masalah kita nak keluarkan satu paparan, okey, seperti mana yang diarahkan ini. Okey, jadi kita nak kena tahu apa dia input. Okey, dalam paparan ini kita tahu input dia ialah Azman ni. Azman ni ialah nama. So kita boleh kita kena wujudkan satu pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah maksudnya bukan pemalah. Pemboleh ubah maksudnya satu label yang boleh memegang nama apa yang akan pengguna masukkan. Dalam kes ni pengguna masukkan nama Azman. Okey, jadi kita create lah satu pemboleh ubah. Okey, jadi kita boleh gunakan nama lah untuk supaya senang faham kan. Okey, kita gunakan pemboleh ubah nama. Okey, seterusnya, okey, dia kata sila masukkan 2 integer. Maksudnya pengguna kena masukkan 2 integer sebagai input. Okey, integer pertama dia gunakan pemboleh ubah A. So kita follow je supaya kita tak pening nanti. Okey, dan dia, okey, dekat sini Azman ni dia masukkan integer dia 6. Okey, tapi kita kena ambil kira. Kalau katalah Azman ni masukkan integer lain, maksudnya kita kena pastikan yang proses yang kita buat tu boleh guna juga. Okey, boleh guna juga operasi yang kita buat nanti. Okey, bukan 6 sahaja. Maksudnya kalau dia masukkan 7 ke, kalau dia masukkan 10 pun dia boleh guna coding ni. Okey, dan seterusnya dia kata integer kedua ialah B. Jadi pemboleh ubahnya ialah B. Label yang pegang nombor tu ialah B. Okey, jadi kita just bagi dia nama B, tapi kita benarkan pengguna untuk inputkan apa-apa sahaja input. Okey, nanti kita kena try lah sama ada mula-mula kita try guna yang nombor yang dia beri, okay, 6 dengan 5, lepas tu kita try nombor lain, jadi ke tak jadi. Nak check, nanti kita kena check lah guna kalkulator. Okey, ini ialah seterusnya ialah paparan. Dia keluarkan 6 ni ialah A, 5 ni ialah B. Maksudnya dia keluarkan apa yang pengguna inputkan tadi. Okey, dan jawapannya apa setiap baris. Yang ini A campur B sama dengan 6 campur 5, 11. Okey, jadi kalau dimasukkan 7 dengan 5, maksudnya dekat sini keluar 7 campur 5 sama dengan 12. Maksudnya dia panggil balik pemboleh ubah A, dia panggil balik pemboleh ubah B, dia letak simbol tambah di situ dan simbol sama dengan, lepas tu dia letakkan jawapan apakah A campur B. Dan samalah berikutnya, A darab B sama dengan 30. A bahagi B sama dengan 1.2. Ini ialah nombor perpuluhan. Okey, rounding. Dia roundkan, dia bundarkan kepada satu titik perpuluhan. Okey, kena pastikan yang itu.
Okey, sebab kalau nombor bahagi ni kadang-kadang ada banyak titik perpuluhan kan. Jadi dekat sini dia nak satu titik perpuluhan sahaja. Okey, seterusnya baris keempat ni 6 bahagi 5 A bahagi B sama dengan integer, jawapan yang integer dan baki. Baki, macam mana kita nak dapatkan formula baki ni? Ini memang kena fikir. Memang tak ada pilihan lah, kita kena fikirkan apakah operasi yang kita perlu, formula yang kita kena create dekat sini. Cikgu memang bagi soalan susah ni, tapi cikgu yakin kalau kamu buat mesti boleh dapat punya. Yang terakhir senang, yang terakhir ialah A kuasa B. A kuasa B sama dengan, ini ialah proses dia lah, buat A kuasa B. Kita pergi satu persatu ya. Yang pertama ni tadi cikgu dah ceritakan apa input dia, ada 3. Satu ialah formulir ubah nama, yang kedua ialah formulir ubah A untuk integer 1, yang ketiga ialah formulir ubah B untuk integer 2. Seterusnya ini proses dia, setiap baris tadi kan ada A campur B, yang ni salah ni, mana ada A tolak B. A tolak B tak ada. A tolak B tak ada, ini salah, cikgu padam baris kedua tadi, kita tengok baris kedua tadi A darab B, cikgu salah buat. Baris kedua ni ialah A darab B. Cikgu betulkan sikit, A darab B. Baris ketiga A kali B, yang rounding 1 titik perpuluhan. Yang keempat A bahagi B integer, lepas tu dia nak baki. Yang kelima ialah A kuasa B. Jadi kita dah tahu dah proses dia apa. Bila kita dah susun macam ni, kuranglah kesilapan yang kita akan lakukan. Kesan ralat pun lebih mudah. Ralat yang bukan ralat sintek lah, ralat apa lagi satu? Ralat apa? Cikgu dah lupa pula nama dia apa. Ini ialah output apa yang kita nak paparkan tadi kan. Ni kalau dia masukkan nama Azman, kan dia masukkan input seperti mana yang diberi. Dia masukkan input A6 B5. Ni contoh lain kalau dia masukkan, katalah orang lain pula masukkan nama dia Farhan, dia masukkan Farhan ni pula dia masukkan nilai A dia 19, nilai B dia 5. So dia kena keluarkan baki yang berbentuk yang sama. Jadi kita pergi kepada pengaturcaraan dia sekarang. Jadi mula-mula tadi kita dah tahu apakah inputnya. Kalau input Mama nak buat ni. Untuk keluarkan input menggunakan bahasa Python, dia hanya tulis input sahaja. Pemboleh ubah apa tadi? Pemboleh ubah nama kan? Nama, kita guna pemboleh ubah nama. Terpulanglah nak guna N besar ke semua besar pun boleh, tak ada masalah. Nama sama dengan input, sebab kita nak kita nak user masukkan input apa. Buka kurungan, inverted comma, masukkan nama. Betul tak dia kata masukkan nama? Cikgu lupa dia. Apakah nama anda? Apakah nama anda? Tanda soal. Apakah nama anda? Tanda soal. Tutup inverted comma. Dan tutup kurungan. Maksudnya bila pengguna masukkan nanti pada paparan ini, yang akan pegang apa yang pengguna masukkan tu ialah nama. Cikgu lupa lagi satu. Apakah jenis data? Apakah jenis data bagi pemboleh ubah ini? Ini ialah string, huruf kan? Kita nak pegang dia sebagai huruf, bukannya integer. Bukan nombor, karakter. Jadi str, buka kurungan, tutup kurungan. Jangan lupa, kena lengkap tutup kurungan ni kena cukup. Tengok dia ada line biru ni, berwarna biru, maksudnya di kawan dia dekat sini. So lengkap, cukup. Macam mana kita nak check? Katalah awak takut salah kan, ada syntax error kan, run je. So keluar dekat sini, apakah nama anda? Katalah nak masuk ke Azman. So nanti
pemboleh ubah nama tu akan pegang apa yang cikgu masukkan Azman kat sini. Kita tak jadi apa-apa sebab tak ada lagi line seterusnya. Okey, jadi dah keluarlah senang cerita. Kita pergi kepada apa paparan seterusnya. Dia nak kita keluarkan hello. Hello dan panggil balik pemboleh ubah nama tadi. Okey, jadi kita tambah dekat sini. Okey, tadi nak input kita guna ini input. Kan, supaya pengguna masukkan input. Okey, sekarang kita nak keluarkan sahaja, nak paparkan sahaja. Kalau dalam Python nak paparkan kita guna sinteks dia ialah print. Print buka dan tutup kurungan. Okey, nak keluarkan apa dekat sini? Hello. Jangan lupa inverted comma. Hello, comma. Okey, tutup inverted comma dan kita akan panggil comma. Okey, kenapa kena comma? Sebab ini dia tak guna apa-apa pemboleh ubah. Kalau kita nak asingkan ada satu pemboleh ubah yang kita nak panggil, kita kena comma kat sini. Okey. Maksud cikgu, kalau dalam yang inverted comma ni, awak type katalah hello titik-titik, dia akan keluar. Apa benda yang awak type dekat sini, awak nak type nombor ke nak type simbol contoh sini kan, dia akan keluar macam mana yang awak type. Okey, bila awak comma, awak nak panggil pemboleh ubah, awak tulislah pemboleh ubah tadi nama dia apa. Okey, gelaran dia ialah nama, label dia ialah nama. So, kita letak nama kat sini. Okey. Okey, kita test Okey, apakah nama anda? Azman. Okey, nampak? Apa yang cikgu type dekat bahagian inverted comma ni, dia akan keluar. Okey, kalau cikgu padam, cikgu nak sampai comma sahaja. Okey. Okey, Azman. Okey, dia jadi macam mana? Dia jadi macam mana yang kita nak. So, sampai koma dan keluar nama dia. Dia panggil balik nama tu. Okey. Okey, selesai 2 baris. Senang je sebenarnya. Okey, kalau kamu rajin praktis, senang je benda ni dan kamu akan seronok untuk hasilkan dia. Okey, dah dapat 2. Okey, next dia nak keluarkan barisan ketiga. Sila masukkan 2 integer. Ini senang je. Untuk keluarkan paparan atau output, just gunakan print. Print, buka kurungan, tutup kurungan. Okey, apa yang dia nak keluarkan tadi? Sila masukkan. Sila masukkan apa tadi? Integer cikgu lupa. Sila masukkan 2 integer. Okey, titik. Jangan lupa inverted comma. Maksudnya apa sahaja yang dalam inverted comma ni, okey, dia akan keluarkan. Okey. Then, okey, selesai 3 baris. Okey, nak cuba pun boleh. Sikit-sikit, cuba tak ada masalah. Buatlah. Dia tak marah pun, takkan meletup punya. Okey, sila masukkan 2 integer. So, dah keluar 3 baris. Okey. Ini dia baru keluarkan paparan. Dia tak suruh lagi pengguna, maksudnya, bila pengguna masukkan apa-apa, contoh cikgu masukkan kat sini 5 ke 4 ke, dia tak ada pegang apa-apa. Okey. Kita kena letak satu pemboleh ubah. Okey. Dekat sini A sama dengan input. Pengguna kena masukkan input kan. Okey, yang pegang input tu ialah A. Input. Okey, jadi jenis data dia tadi ialah integer, cikgu lupa. Okey, A tu ialah integer. Okey, input. Biasa cikgu terus letakkan bracket kurungan sebab takut terlupa. Okey, input, apa nak masukkan tadi? Integer A. Sila masukkan integer A ke? Cikgu lupa. Integer pertama A. Okey, integer kedua B. Okey. Okey, so integer. Jangan lupa inverted comma. Integer pertama. Okey, A sama dengan, okey, sama dengan apa? Kita tutup dulu inverted comma, barulah kita tutup terus. Maksudnya nanti apa yang pengguna masukkan nanti yang pegang nilai dia ialah A. Okey, dan seterusnya benda yang samalah untuk B. Okey, copy. Okey, B kita tukar je. Okey, B pula pegang integer kedua kan. Integer kedua B
Okey. B. Okey, apa dia? Okay, cikgu check dulu record ke tak ni. Nanti kan penat je cikgu record tak ada, tak keluar. Okey. Okey, so dah ada dah sampai baris ke 5. Okey, kita tengok hasil. Kita try run. Okey, masukkan nama. Nama pendek-pendek je lah As. Okey. Sila masukkan integer pertama. Cikgu cuba integer lain Minta maaf sebab cikgu kena cuba nombor lain. Nombor 6 dengan 6 cikgu sensitif. Okey, 4 dengan 3 lah kita try. So, sekarang ni dah ada pemboleh ubah nama, dah ada dan dah pegang nama As. Okey, integer pertama A dah ada, pegang nombor 4. Integer kedua B dah pegang nombor 3. Kita dah selesai dah ni. Dah selesai sampai baris yang ke-5. Okey, masuk kepada proses matematik. Okey, yang dia minta kita hasilkan. Okey. Baiklah. Operasi matematik yang pertama ialah operasi tambah A campur B. Jadi kita nak kena print. Maksudnya kita nak paparkan print A campur B sama dengan nilai A campur B. Okey, sebenarnya ada banyak cara awak boleh buat. Bergantunglah awak nak buat macam mana. Okey, katalah kita nak kira dulu, nak wujudkan satu pemboleh ubah. Okey, katalah C. Okey, kita letak je C sama dengan A A campur B. Jadi sekarang ni koma tak payah. Okey, sekarang ni C akan pegang nilai A campur B. Okey, step ni terpulang pada pengatur cara nak buat ke tak. Okey, kalau katalah kita akan gunakan nilai A campur B ni berulang-ulang kali, better kita letaklah supaya supaya mudah. Okey, katalah nak letak hasil tambah pun mudah juga kat sini hasil tambah ataupun tambah je lah kita letak tambah. Okey, kita boleh buat macam tu. Okey, supaya kita tahu. Tapi kalau tak nak buat pun tak apa, nanti cikgu tunjukkan contoh yang tak payah buat Okey. Okey, lepas tu bila kita dah dapat tambah sama dengan A campur B, kita nak keluarkan. Nak keluarkan apa-apakan, kita letak print. Okey, dalam kurungan, tutup kurungan. Okey. Sama inverted comma, kita nak panggil nilai A, so letak A. Okey. Campur. Okey, A campur, tutup inverted comma. Oh, silap. Nak panggil A tak boleh macam ni. Kita kena panggil A, bukannya kita buat inverted comma A. Kalau kita buat inverted comma A, nanti keluar kat paparan kita ni A. Patutnya kita nak keluarkan nombor dia apa kan. So A, A, comma. Okey, inverted comma, campur. Cikgu spacekan ni, tak payah space. Okey, nak tak space pun boleh, tak ada masalah. A campur, okey, panggil B. Okey, comma. Inverted comma sama dengan tutup inverted comma, kita nak panggil apa hasil tambah A campur B, kita dah letak dekat sini tambah. Jadi letak tambah kat sini, kita panggil dia. Okey, kita run tengok ada tak syntax kat situ, syntax error. Okey, as katalah tadi 4 dan 3. Okey, so keluar 4 campur 3 sama dengan 7. Okey, ini kalau cikgu buat dia satu persatu tambah A campur B. Okey, kita ada sekali satu pemboleh ubah tambah. Okey, kalau yang cikgu buat sebelum ni asal, cikgu terus keluarkan dia macam ni, yang barisan ke-6 ni. Okey, print sama je A. Okey, panggil A, inverted comma, campur. Okey, tutup inverted comma, panggil B. Okey, sama dengan okey, tutup inverted comma. Okey, dia terus tuliskan operasinya dekat dalam paparan tu. Okey, pun boleh keluar juga hasil yang sama nanti. Okey, boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau buat yang tadi pun tak ada masalah. Bezanya nanti running time dia je berbeza. Dia akan masa lambat sikit lah. Kita pun tak sedar dia punya lambat tu. Okey, so kalau untuk permulaan ni awak boleh buat proses ni one by one macam ni, tak ada masalah. Okey. Okay, next. Okey, proses seterusnya kita nak
keluarkan darab pula. Keluarkan darab pula. Jadi kita buatlah sama juga. Kita buatlah satu pun boleh ubah Darab sama dengan A darab B. Dalam coding Python ni, darab kita guna tanda star. Okey, jadi sekarang pemboleh ubah darab dah pegang hasil darab bagi A darab B. Okey, so print, sama je print, buka kurungan, tutup kurungan. Okey, print apa? Panggil A, koma, inverted koma, darab. Kalau kita terus buat darab tu dia akan menjalankan proses. Tak boleh, kita nak keluarkan simbol darab tu kita kena letak inverted koma. Darab, panggil B. Okey, koma, inverted koma sama dengan, tutup balik, panggil koma, panggil darab. Okey, so dah keluar dah 2 proses matematik. Okey, seterusnya kita nak keluarkan yang ketiga. Yang ketiga ialah bahagi. Okey, yang ketiga ialah bahagi dan roundkan satu titik perpuluhan. Okey. Cek balik takut salah. Okey, bukan salah, takut tak record. Okey. Kita nak keluarkan bahagi. Okey, katalah dekat sini bahagi. Awak boleh buat macam ni. Okey, bahagi sama dengan round. R-O-U-N-D, round A bahagi B. Mana A? A bahagi B, koma, satu titik perpuluhan. Okey? Kita dah letak dia siap-siap. Okey? Okey, lepas tu kita nak keluarkan dia. Print. Okey, A, koma, bahagi B, koma, sama dengan inverted koma, sama dengan inverted koma balik. Okey, koma panggil dia bahagi. Bahagi. Tutup kurungan. So dah dapat dah sampai barisan yang ketiga. Okey. Okey, seterusnya kita nak keluarkan. Okey, ini satu cara. Cikgu tunjukkan cara yang cikgu buat yang asal. Cikgu terus masukkan dalam print. Tengok ni. Okey, A, inverted koma bahagi, tutup inverted koma, B, inverted koma sama dengan, okey, koma, panggil terus. Dia buat operasi di sini terus. Terus round kat sini. Tak payah nak bagi pun boleh ubah. Okey, pun boleh juga. Okey. Jadi, jadilah dia macam ni. Okey. Okey, next. Okey, next ni complicated sikit. Okey, cikgu bagi terus. Yang ada baki. Macam mana nak kira baki? Baki sama dengan, kan kita nak baki nak hasil bahagi yang round, yang integer kan, bukannya perpuluhan. Jadi kita buat bukan bahagi, kita letak nama lain. Divide lah. Divide sama dengan A bahagi B. Kita buat dia integer, int, supaya dia tak keluarkan nilai perpuluhan. Okey. So kita dah tahu hasil bahagi apabila nilai integer sahaja. Macam mana kita nak tukarkan nilai perpuluhan tu kepada baki? Okey. Okey, jadi baki sama dengan, okey, sekarang ni nombor dia yang dia bahagi tadi ialah A kan? A bahagi B. Maksudnya bila dia bahagikan dia akan tolak nanti kan? Dia tolak apakah hasil B ni kali dengan jawapan. Okey, maksudnya sekarang, okey, divide ni, okey, divide A, nilai A akan tolakkan dengan divide, D-I-V-I-D-E. Okey, darabkan dengan divide, darabkan dengan apa cikgu fikir balik. Okey, tolak, divide, darab dengan, okey, darab dengan B. Okey. Jadi baki tu ialah A, nilai yang kita masukkan A tadi. Sekejap Okey.
Baki sama dengan apa nilai pertama yang dimasukkan tadi akan tolakkan dengan nilai integer bagi hasil bahagi. Okey, darabkan balik dengan sifar dia tadi. Sifar dia ialah B. Dia pakai sifar B kan? Okey, bahagi B maksudnya sifar B lah. Okey, itu ialah baki dia. Okey. Jadi kita keluarkan dia, print. Okey, panggil A, koma, inverted comma, simbol bahagi, inverted comma. Okey, panggil B. Okey, inverted comma sama dengan koma, panggil divide. Dia nak integer ni nilai ni. Okey, divide ni. Divide. Okey, koma, inverted comma, baki, inverted comma, panggil baki. Okey, yang ini yang kita nak dia keluar, yang ini kita panggil balik, yang ini kita kira tadi. Okey. Okey, lepas tu tutup kurungan. Okey, so dah dapat dah. Okey, nak cuba pun boleh. Kalau tak cuba, kita lah yang menghadap kalau ada ralat nanti. Okey, katalah cikgu teruskan dengan yang kuasa tadi kan. Okey, print. Kita nak buat proses dulu kan. Okey, so kuasa sama dengan kuasa ialah rumus dia ialah star star kalau kuasa Jadi A star star B. Star star ni maksudnya kuasa. Kalau nak buat A kuasa 2, kita letak 2 kat sini. Sekarang ni dia kata A kuasa B. Jadi kita letaklah A star star B. Okey? Faham Jadi kita nak keluarkan print. Dia sama je macam ni. Type lah banyak kali. Kalau tak nak type, kita copy paste pun boleh. Tak ada masalah. A, kuasa. Panggil B. Ialah ke sama dengan cikgu lupa lah. Sama dengan. Okey, sama dengan. Inverted comma sama dengan. Okey, koma apakah dia? Kuasa. Okey, tutup kurungan. Okey, ada lagi tak? Dah habis ke belum? Okey, dah habis. So, kita try run. Okey, try run. Ni, okey. Takut cikgu nak try. So, Azman Azman. Hello Azman, sila masukkan 2 integer. Integer pertama ialah A. Okey, katalah kita masukkan dia 6. Okey. Sekejap cek balik dia masuk tak. Okey, dia masuk. Okey. Integer kedua ialah B ialah 5. Okey. So, keluar berjaya. Seperti mana output yang kita nak tadi. Ini kan 1.2, 1 bagi 1, 77776. Yeay, berjaya. Okey. Kita guna jalan panjang. Pun jadi. Cikgu guna jalan yang pendek. Okey, cikgu try run yang ini Okey. Azman. Okey, masukkan. Okey, masukkan 5. Pun sama. Kejap cikgu cek balik, takut dia pause. Okey tak. Sorry lah cikgu keep on checking sebab cikgu letak hotkey nombor 6 untuk pause. Kalau cikgu tekan nombor 6, video akan pause automatic. Okey. So, dah jadi. Okey, ni antaranya lah. Sebenarnya banyak lagi awak boleh ikutlah cara awak macam mana. Ataupun boleh ubah apa contohnya. Kamu nak proses ni nak buat one by one boleh. Ataupun kamu nak nak buat yang proses yang teliti macam ni pun boleh. Okey, cuma cikgu tahu yang problem sikit yang kamu mungkin complicated nak faham macam mana cara nak keluarkan baki. Okey, nak keluarkan baki ni perlu fikir sikit sebab dia melibatkan operasi matematik, pemahaman matematik. Kalau kamu jaya cipta formula tu, maksudnya kamu memang hebatlah matematik kamu. Okey? Tapi tak ada masalah lah untuk soalan nanti, soalan periksa tak adalah dia bagi kamu soalan complicated macam ni. Ini saja cikgu nak test. Okey? Jadi
Coding ni memang kena buat banyak-banyak kali. Tapi untuk hari ni yang kamu kena tahu, okey, yang banyak kita gunakan dalam ni, satu, kita letak satu pemboleh ubah string. Okey, melibatkan pemboleh ubah string untuk pegang nama. Yang kedua, untuk keluarkan output dan panggil balik pemboleh ubah. Okey, yang ketiga, pemboleh ubah yang pegang integer. Okey, pemboleh ubah yang pegang integer. Ada proses matematik dan ada pemboleh ubah. Okey, ada panggil balik paparan. Paparan gunakan sinteks print, buka kurungan tutup kurungan. Kalau input, guna input sahaja. Okey, yang lain semua sama. Okey, ada berapa tu? Pemboleh ubah string, pemboleh ubah integer, input dan paparan. So ada empat perkara yang penting. Yang operasi matematik lain tu, itu senang sahaja. Okey, yang lain biasa sahaja. Kalau tambah, simbol tambah. Kalau bahagi, simbol bahagi. Cuma kalau kuasa, dia ialah star. Okey, itu sahaja. Yang lain semua sama. Jadi cikgu harap kamu fahamlah. Okey, macam mana nak mahir, memang kena buat latihan banyak. Jadi kalau dapat peluang untuk gunakan laptop ke komputer, boleh pinjam sebentar lah, hujung minggu ke, time ayah atau ibu tak bekerja ke, pinjamlah dalam sejam ke, kan. Cuba runkan apa-apa sahaja. Yang ini cikgu dah bagikan coding dia dekat group. Okey, yang ini coding yang lain. Tadi cikgu bagi kat group coding lain, dan cikgu bagi lagi coding ni dekat dalam group juga. Okey, jadi kamu boleh copy and paste dulu buat masa ni. Lepas tu kamu boleh ubah-ubah, try test. Kena download tahun ni. Kalau kata cikgu dah pernah bagi link untuk download tahun ni dekat group, tapi kalau tak boleh guna link tu, kamu search je, Google sahaja tahun ni, ejaan dia THONNY. Kalau tak salah cikgu, mana ni, THONNY. Kamu download je lah. Okay, nanti ikut je prosedur dia apa. Okay, lepas tu kamu try. Okay, sangat seronok kalau kamu dah berjaya buat. Sebab nanti kamu akan buat juga projek masa tingkatan 3 menghasilkan satu cara. Okey, jadi macam mana cara nak hasilkan satu cara, macam ni je lah. Tak adalah kita nak suruh buat satu cara yang complicated, yang mudah-mudah sahaja. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Cikgu harap semua berjaya lah. Boleh nanti satu masa boleh gunakan kepakaran kamu buat coding ni untuk bantu masyarakat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.